إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita duduk menyambung bacaan daripada kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang mana kalau mengikut catatannya kita berhenti muka surat 4 kalau yang Rumi itulah. Oh, kita dalam kita sambung pada masalah cerita tu kan. Kisah yang berlaku ataupun asbabun nuzul turunnya ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita berhenti di situ bulan lepas kaitan dengan asbabun nuzul. Macam mana boleh turun ayat tu? Kalau kita tengok atas sikit, kita undur sikitlah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumin fid darin amin ya rabbal alamin. Dan dikehendaki dengan salat wusta itu sebelum tu lagi. Yalah, salat wusta itu iaitu sembahyang asar. Adapun ditentukan dengan menyebut akan dia kerana kelebihannya dan mulianya atas yang lainnya. Dan ini asbabun nuzul, asal usul kenapa ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surah Al-Baqarah 238 ni, turunnya ayat ni yang pertama kerana nak membesarkan solat asar ataupun martabat. Ada dua pendapat yang mengatakan dalam 5 solat fardu ni mana yang paling besar. Ada dua je, satu subuh, satu asar. Dalam kitab ni ambil pendapat asar lah yang paling besar. Kenapa kata asar bukan subuh? Kerana diulang balik solat asar. Sedangkan hafizu, peliharalah, 'alas salawati, solat-solat fardu kamu, was salati, dan solat usta, wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya wahai orang beriman, jaga segala solat fardu yang ada dan solat asar. Usta tu solat asar, solat pertengahan, solat asar. Jadi pelik juga ayat Quran, walaupun baris tu berbeza, walaupun satu huruf yang ditambah, walaupun satu patah perkataan, mesti ada makna. Mesti ada makna. Jadi ini maknanya apa pula ni? Jagalah semua solat fardu 5 waktu dan solat asar. Kan asar tu dah termasuk dalam 5 waktu. Kenapa pula macam tu? Nak membesarkan, nak bagi tahu asar tu yang paling besar sekali, paling tinggi martabat, paling banyak pahala jika solat berbanding dengan 4 yang lain. Ini pendapat yang mengatakan asar lah. Kerana itu diulang balik tanazzalul malaikatu ruh. Tanazzalul ni malam Lailatul Qadar kan, malam Qadar. Tanazzalul malaikah, dan turunlah malaikah tu jamak, dan turunlah ramai sungguh malaikat. Waruh, iaitu malaikat Jibril. Turun malaikat banyak, termasuklah Jibril malaikat. Kenapa nak disebut Jibril? Nak kata Jibril tu besar. Ada sebab diulang. Macam itulah. Jadi itu pertama. Itu pun kita dah bahas bulan lepas. Dan adalah sebab diturunkan ayat kerana ayat ni juga kerana memudahkan sembahyang tatkala takut daripada musuh. Itulah, takut daripada musuh ketika berperang. Bukan takut hantu ke, tak boleh. Syiddatul khauf nama solat ni. Solat ni diistilahkan syiddatul khauf, solat dalam keadaan sangat takut. Solat ni bila boleh dalam keadaan ketakutan? Asalnya kerana peperangan, maka ulama kiaskan peperangan dengan yang lain, janji takut. Cuma takut tu logik takutlah, bukan setakat takut sikit-sikit. Takut macam mana? Contohnya berperang, jika dia sembahyang memang kena bunuh. Jadi macam mana dia nak solat? Masih dia sujud tu memang mati. Jadi dia ada solat syiddatul khauf, cara solat tu. Dan ulama kias bukan perang aja, apa saja ketakutan yang lain boleh. Harimau, beruang nak standby je tengok kita. Kita ke belakang, dia ke belakang. Dalam hutan lah kira ni. Kita tak ada senapang, tak ada apa. Kita undur, dia undur.
Kita ke depan, dia undur. Dia ke depan. Dia follow aja. Kita diam, dia diam. Kita jalan, dia jalan. Berani semayang? Masih lagi 10 minit. Berani ke? Masa rukuk sujud tu habis. Jadi antaranya buaya pun sama juga. Tapi kalau buaya tu datang terekam lagi lah. Ni cerita ni. Buaya ada. Buat macam tidur. Macam tu je dia buat mata dia. Kita terperangkap lah. Ni buat masalah. Jadi kalau semayang ni, kena ngap ni. Jadi macam mana? Dia boleh semayang, dia panggil syiddatul khauf. Adalah cara dia. Jadi asalnya solat kerana peperangan. Tapi ulama kias dengan apa-apa ketakutan. Terbakar ke? Terbakar rumah ke apa, banyak terbakar. Dia di situ dalam keadaan memadamkan api ke apa. Kemudian masa dah nak habis. Menyelamatkan orang ke, masa dah nak habis. Macam mana dia nak buat? Semayang wajib. Maka dia boleh syiddatul khauf. Kalau takutkan api tu. Dan banjir, macam-macam lah, kias lah. Kias. Tapi takut hantu tak boleh. Syiddatul khauf. Bahawasanya adalah orang Islam serta Rasulullah SAW pada setengah daripada peperangan, balik satu perang, sembahyang Rasulullah SAW, sembahyang zuhur di atas adatnya. Ini cerita dah mulalah kisahnya. Kisahnya sebelum turun ayat ni, Nabi dengan sahabat sembahyang atas jalan adatnya, ataupun sembahyang macam biasa. Maksud sembahyang macam biasa, dia solat zuhur dalam keadaan ada i'tidal, ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat, ada macam biasa, solat biasa. Tu ada atas jalan adatnya. Dan adalah musyrikun, hampir dengan mereka itu melihat ia akan muslimin. Orang musyrik ni yang tak puas hati ni tengok, dia buat apa ni? Dia macam semayang ni, dia sembah apa ni? Macam itulah kan orang musyrik. Dia dalam keadaan peperangan hampir meletus. Okey. Maka manakala selesai mereka itu daripada sembahyang, mereka itu sahabat tadilah dengan Nabi sekali sembahyang, kata setengah daripada musyrikin yang duk mengintai tadi, jikalau kamu kerempak atas mereka itu, kerempak ni bahasa lama. Apa ni? Terserempak boleh juga. Ada setengah, kalau Patani dia asalnya perkataan, kalau kita tengok yang Jawi, kaf ra mim fa qaf. Tu asal. Kaf ra mim fa qaf. Apa tu? Dia boleh kerempak, dia boleh kerempuk. Boleh juga kerempuk. Tu tani, kalau tani dia kerempuk. Boleh juga serempak. Dengan maksud terserempak. Dia kadang-kadang bunyi kha pun ada. Khempuk, khempak, macam-macam lah. Tapi maksudnya sama, iaitu terserempak. Dan maksudnya juga serang. Bila terserempak, serang. Jadi jikalau kamu kerempak, terserempak dan menyerang, terserempak dan menyerang atas mereka itu orang semayang tadi, orang semayang tu kata musyrikin ni, di dalam semayang mereka itu, niscaya mengena kamu akan mereka itu, mesti kita menang. Dia semayang, kita serang, mesti menang. Mendapat kemenangan, mesti menang. Kalau dia tengah semayang, kita serang. Sebab dia tengah semayang, dia tak tengok kiri kanan, dia tak cakap, dia concentrate. Jadi kita serang, mesti menang. Kata musyrik yang tengok ada sahabat duk semayang ni, ini adalah tempat, ini adalah keadaan yang paling senang kita nak menang. Kau tengok tu. Dia tak peduli tu. Kalau kita ikut kat belakang ni. Tapi sekarang ni semayang tu dah lepas. Semayang zuhur tu dah lepas. Cerita ni lepas semayang zuhur. Maka berkata setengah daripada lainnya, kawan dia musyrik yang lain, kata bahawasanya bagi mereka itu kemudian daripada sembahyang ini terlebih kasih. Ataupun bahasa lain macam mana? Diorang ni semayang, ada satu lagi macam diorang buat macam ni juga, tapi aku tak tahu lah apa benda, tapi macam tu juga, tapi diorang lagi sayang. Diorang lagi suka daripada kau tengok tadi ada orang buat kan, buat sesuatu kan, semayang lah. Lepas ni aku dah perhati lama dah diorang ni. Lepas ni ada lagi macam tu juga dia buat. Tapi yang ini lagi dia suka, lagi dia buat sungguh-sungguh ada berbanding yang kau tengok tadi. Tak jap lagi lah, sejam dua lagi. Macam tu lah bahasanya. Maksudnya waktu asal lah. Itu maksud dia. Maka berkata setengah daripada lain bahawasanya mereka itu kemudian selepas daripada semayang ni terlebih kasih kepada mereka itu daripada bapa mereka. Diorang nak buat sesuatu ibadah yang diorang duk buat, diorang duk sembah-sembah ni, yang kau tengok zuhur ni, nanti ada sekali lagi yang itu diorang lebih sayang daripada bapa dia. Kalau kena buang bapa dia buang bapa kerana nak buat benda tu. Next, jap lagi dia kata. Kau jangan risau.
daripada bapa mereka dan anak-anak. Anak-anak pun dia sanggup buang, janji dia dapat buat macam tu jap lagi. Itulah bahasanya. Orang musyrik dia mana faham benda apa buat tu, semayang lah. Yakni dikehendakinya, yakni yang dimaksudkan dengan maksud dia yang satu perbuatan yang sekejap lagi akan datang dia akan buat tu adalah semayang asar. Jadi maka Jibril turun. Jibril turun lah atas Rasulullah SAW, maksudnya nak sampaikan wahyu dengan sembahyang kaifiat syiddatul khauf. Kaifiat tu cara lah. Jadi Jibril turun ajar sembahyang syiddatul khauf. Itulah permulaan sembahyang syiddatul khauf, yang mana kita tahu ketika Nabi Isra' dan Mi'raj ambil sembahyang daripada 50 jadi 5. Kemudian Nabi turun waktu subuh. Waktu tu waktu subuh lah bahasa kitanya, pukul 6 macam tu lah lebih kurang turun kan. Pergi tengah malam, pergi tengah malam daripada Mekah, balik tu subuh. Turun tu maknanya ketika Nabi turun sampai ke Baitul Maqdis, turun daripada Mi'raj turun ke bawah tu, waktu tu subuh. Kalau nak kira kefarduan dah 5 waktu, maknanya kena sembahyang subuh. Tapi Nabi tak sembahyang subuh. Nabi tak sembahyang subuh, sembahyang yang difardukan yang baru dapat. Baru tak lama, baru je dapat, yang kata dapat daripada 50 jadi 9 kali turun naik tu. Nabi tak sembahyang subuh, tapi Nabi sembahyang lain, tapi bukan sembahyang subuh. Kenapa Nabi tak sembahyang? Jibril tak datang ajar lagi. Jibril datang ajar bila Zuhur. Jadi maknanya cara kita sembahyang, kita tengok sallu kama raaitumuni usalli. Engkau sembahyang, kata Nabi, kau sembahyang macam mana kau tengok aku sembahyang. Kata alim ulama, nak tengok dah tak boleh, Nabi dah wafat. Maka kita faham raaitumuni dengan maksud tengok tu adalah alim tumuni, kau tahu. Nak tahu daripada mana? Daripada sahabat daripada tabi'in, ulama Imam Syafi'i, terus sampai dalam kitab. Itu maksud raaitumuni. Kalau kita nak ikut hadis tu betul-betul secara literal, secara sekali tengok baca macam tu, sallu kama raaitumuni, kau kena tengok. Raaitu dia mesti dengan mata lendai, dia panggil mata ni. Macam mana kita nak sembahyang, nak tengok Nabi sembahyang? Tak boleh sembahyang. Sebab Nabi kata kau sembahyang raaitumuni, kau tengok aku. Kita tak tengok Nabi, tak payah sembahyang. Macam tu ke? Tak. Maksudnya alim tumuni, kau mengetahui. Daripada sahabat dan turun sampai ke sekarang. Jadi sembahyang itu adalah diajar oleh Jibril. Maka Jibril pun datang turun ajar kaifiat, cara-cara, istilahnya syiddatul khauf. Syiddatul khauf ni adalah solat, adalah jenama. Satu lagi dia panggil solat hormat waktu. Dia adalah jenama. Sebahagian orang zaman-zaman sekarang ni dia mempelecehkan hukum-hukum fiqh macam ni. Dia kata mana ada solat hormat waktu? Sahaja aku solat hormat waktu. Mana ada? Solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, nampak dia main-main. Sedangkan kita faham tak solat hormat waktu tu apa? Satu solat yang tidak dapat menyempurnakan syarat-syarat, tapi syarat wajib ada. Wajiblah. Dia kena ikat, kan? Biasa saya bagi contoh bulan lepas, dia kena ikat. Tak boleh nak sembahyang subuh, waktu subuh. Dia kena perompak masuk, perompak dia kena ikat dekat dalam rumah dia. Tak boleh gerak. Pukul 6 bunyi azan. Alamak, dah masuk dah ni. Dia nak sembahyang macam mana? Pertama, aurat mungkin terbuka. Yang kedua, najis tak tahu ke mana. Yang ketiga, hadas kecil, nak ambil wuduk macam mana? Sekarang ni pukul 6. Gerak-gerak tak boleh. 6.30. 6.45. Pukul 7 habis. Kena sembahyang tak? Kena sembahyang kerana dia ada syarat wajib. Tapi syarat sah dia tak dapat sempurnakan. Syarat sah tu apa? Ada syarat sah dan rukun. Syarat sah tu apa? Wuduk tak boleh, tutup aurat sempurna tak boleh, macam-macam tak boleh. Dan rukun pula dia tak boleh berdiri, tak boleh sujud. Kalau sujud jatuh tu golah kursi tu, contohlah. Jadi bila macam tu dia kena sembahyang ke? Wajib sembahyang. Sembahyang tu apa? Sembahyang subuh lah. Allahu akbar. Bismillah. Tangan duk macam ni. Al-dhalin amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Macam tulah. Sembahyang tu istilahnya solat hormat waktu. Janganlah main-main. Sebab saya dengar YouTube 2-3 orang duk hantar. Ada duk main-main. Adalah sebahagian orang duk main-main. Mana ada solat hormat waktu? Sahaja aku solat hormat waktu. Bukan maksud solat hormat waktu tu solat Zuhur juga, solat subuh juga, tapi solat yang tidak dapat menyempurnakan syarat-syarat sah, namanya solat hormat waktu, nanti kena qada. Macam tu juga syiddatul khauf ni, bukan sahaja aku syiddatul khauf. Memanglah tak ada. Istilahnya satu sembahyang yang tak dapat menyempurnakan rukun-rukun, nampak pula pelik, tapi sembahyang.
Kenapa pula tak dapat menyempurnakan rukun-rukun? Takut sangat. Istilahnya syiddatul khauf. Tak ada usalli syiddatul khauf. Mana ada? Semayang Zuhur juga, semayang Asar juga, semayang Maghrib juga. Tapi cara tu pelik sikit. Macam mana tadi? Ada ke orang semayang macam ni? Kan pelik semayang macam ni. Memanglah pelik. Nak buang macam mana kan kena ikat. Pelik lah sikit. Yang ni pelik juga. Sambil bergerak-gerak. Siap 3, 4, 10 gerakan lagi. Pelik lah. Istilahnya sah semayang dia. Sah. Istilahnya syiddatul khauf. Dan kalau kita tengok cara tu secara ringkas lah, saya betul cara syiddatul khauf ni, semayang ketika takut. Hukum asal peperangan dikiaskan dengan takut binatang, takut perompak, dan ada kalau dibincang dalam kitab-kitab yang lebih tebal, dia kata sehingga kan nak lari daripada orang minta hutang pun boleh. Yang ni kelakar sikit lah. Kenapa? Katalah dia berhutang, kemudian tentukan tarikh-tarikh tertentu untuk bayar, dia tak boleh bayar. Jika diserah diri, dia kena tangkap. Kalau dia boleh kau tim lagi, saya tak boleh bayar ni, tak apa, extend lagi. Yang itu dia wajib pergi jumpa. Kalau dia pergi kata dia kena tangkap, maka dia bukan tak nak bayar, tak boleh nak bayar, duit tak ada, janji nak bayar, waktu dah sampai, dia lari. Bukan lari tak nak bayar, lari takut kena tangkap. Termasuk juga boleh syiddatul khauf. Boleh. Maksudnya sambil-sambil lagi kalau ada orang nak kejar hutang. Itu kita tebal disebut lah. Cara semayang dia macam mana? Kita ambil solat peperangan. Yang pertama caranya, imam dia berjemaah. Imam memulakan solat menghadap kiblat. Belakang dia ada 2 saf. Macam biasa. Dan ini perang. Bila perang, sembahyang dia taklah tengok bawah, tengok apa tempat sujud, tak adalah. Tengok depan lah. Sebab apa? Perang. Bunyi bom 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 bom, bunyi nampak. Jadi ada nak kena semayang. Jadi semayang, cara untuk semayang tu pertama, seorang imam, kita dapat faham kat sini, disyariatkan, masih lagi ada tuntutan untuk berjemaah jika berperang. Kita ada perang tak ada sekarang ni, tak ada peperangan. Kalau orang cerdik, dia kata kalau peperangan pun masih lagi ada tuntutan solat berjemaah, kalau aman damai macam ni, lebih lagi, min babil aula, lebih lagi kalau orang cerdik lah. Tahu tak, apabila dia kena rompak ke apa, tengah-tengah hutan ke, tengah padang pasir ke, menyebabkan dia kena semua baju dia semua kena ambil dengan perompak tu, dengan kereta-kereta kena ambil, katalah buat masalah. Dan dia ada bukan satu, ada 4-5 kereta yang kena rompak besar-besaran di dalam hutan, di jalan highway tapi dia dalam hutan. Jadi perompak ni memang perompak penyamun tarbu sungguh. Kenapa? Dia ambil dengan baju apa, tinggal spender je. Ada yang dengan spender dia ambil. Contoh nak buat masalah ni. Okey. Itu waktu tu pukul 5 pagi. Jadi pakai kat jalan ramai-ramai telanjang. Okey, nak macam mana? Kan? Jalan. Lepas tu kawasan tu kosong, tak ada orang. Masuklah subuh, tengok jam masuk subuh. Wajib semayang? Mestilah wajib semayang. Sunat jemaah. Masih lagi ada tuntutan berjemaah. Cara semayang tu kemudianlah, cara semayang tu macam mana. Tapi tuntutan berjemaah tetap ada. Tuntutan tu maksudnya kita ada tuntutan kan, macam ada 2 pendapat. Satu kata fardu kifayah, sebab Imam Rafi'i kata sunat muakkad. Tapi tuntutan tu adalah sama ada tuntutan fardu kifayah ataupun tuntutan sunat, walaupun khilaf. Jadi tuntutan tu ada. Sepatutnya logiknya bila dah telanjang macam tu, tak ada lah tuntutan jemaah. Ada juga. Dapat tak kita faham? Sekarang ni tak telanjang pun, sepatutnya lagi-lagi lah kena jemaah. Tu dia panggil aulawiyat, keutamaan. Kalau orang cerdik, dia akan tahu. Dalam keadaan telanjang pun ada tuntutan solat jemaah, tak wajib. Kita pun tak wajib, kan? Sekarang pun tak wajib. Dalam keadaan berperang pun ada tuntutan solat jemaah. Tapi aku penuh, tak berperang, tak ada orang bom kat luar tu, pakaian berlambak dalam hari, takkan aku tak jemaah? Tu orang fikir. Orang tak fikir, dia jalan aja. Jadi caranya semayang dituntut berjemaah, imam duduk depan, makmum ada 2 saf. Ketika imam rukuk, makmum yang saf depan rukuk, makmum yang saf kedua tak rukuk. Sebab apa? Peperang. Rukuk sedap lah. Ini Jibril ajar. Ada 18 cara.
Tapi saya sebut 3 cukup lah kot. 3 lah. Ada 18 cara Jibril ajar waktu tu. Cara nak kalau tidak musyrik nak serang ni. Yang ni rukuk, saf pertama rukuk dengan imam sehingga sujud. Ketika imam bangun rakaat yang kedua, yang ini pula rukuk, yang saf yang kedua. Jadi sentiasa berjaga-jaga lah. Masa berdiri tu bukan macam ni dah lah. Macam ni ya. Pistol apa M16 macam ni lah. Takkan nak warak macam ni juga. Perang ni weh. Macam ni ya. Kalau ada musuh macam tu. Macam tu jalan. Dia waktu perang. Namanya syiddatul khaus semayang. Lepas tu yang saf yang kedua ni rukuk, intidal, sujud, naik. Okey. Naik, baca Fatihah. Maksudnya dah kembali sama dengan imam lah. Pada rakaat yang kedua. Imam rukuk, makmum yang depan tak boleh rukuk dah. Makmum yang saf pertama tak boleh dah. Stay dulu kat situ. Saf yang kedua ni pula rukuk. Jadi kita faham kat sini, walaupun rakaat pertama kau dapat rukuk dengan imam, kita orang lambat, kata saf yang kedua, tak apa, rakaat kedua kita orang pula rukuk dengan imam, kau pula lambat. Jadi adil. Macam itulah sampai habis. Gila-gila. Yang penting ada seorang yang jaga, satu saf yang jaga, satu saf yang sujud. Sebab sujud tu masalah besar, sujud tu. Okey, itu satu cara. Cara yang kedua, sama juga, imam berdiri, makmum sama juga. Makmum ada 2 saf juga. Imam rukuk, makmum depan. Imam intidal, makmum yang belakang ni rukuk. Ni susah sikit lah. Yang penting mesti kena ada orang tengok depan. Itu point. Okay. Imam sujud, makmum yang belakang ni tak boleh sujud lagi. Makmum saf pertama boleh sujud. Imam duduk dan tersujud, makmum ni pula sujud. Dia lari sikit je. Dalam 2 rukun, 1 rukun, 2 rukun. 2 rukun, 1 rukun. Kadang-kadang 3 rukun. Dia lari sikit je. Yang penting ketika satu saf tu tengok depan, satu saf boleh sujud. Tu yang penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, okey, imam buat 2 kumpulan. Bukan imam buat 2 kumpulan. Katalah 10 orang 10 orang. 10 orang 10 orang. 10 orang ni pergi berjaga, tak semayang. 10 orang ni semayang dengan imam. Semayang macam biasa. Kemudian bila dah dapat satu rakaat, semayang macam biasa satu rakaat, masuk rakaat yang kedua, kita ambil subuh lah, dapat rakaat yang kedua, yang makmum belakang tadi tu mufaraqah, semayang sendiri. Jadi dia cuma satu rakaat je dengan imam. Mufaraqah, kalau kunut semua, rakaat yang kedua baca semayang sendiri. Bagi cepat-cepat, salam, pergi sana. 10 orang yang menjaga tadi masuk dekat rakaat yang kedua imam tu lah. Imam lama lah sikit rakaat kedua tu. Okay? So, baca Fatihah apa semua. Rukuk dengan imam macam tu seterusnya. Kemudian imam tunggu dekat salam. Imam tak salam. Tahiyat akhir imam tak salam. Makmum tadi bangun, rakaat yang kedua salam dengan imam nanti. Jadi kat sini point dia adalah takbiratul ihram dapat 10 orang pertama. Takbiratul ihram dengan imam dapat golongan pertama. Salam dengan imam dapat golongan kedua. Jadi sebab apa? Takbiratul ihram dengan imam ada fadilat khusus besar. Dia panggil takbiratul ula. Salam dengan imam ada fadilat khusus. Jadi fair. Masing-masing dapat fadilat. Itu 3 cara lah. Ada lagi, dia ada 18 cara solat peperangan yang mana kata ulama, solat ini tidak dimansuhkan sampai kiamat. Maksudnya dikekalkan cara kaifiat solat ni sampai kiamat. Dengan maksud apa? Ulama kaji lagi. Ulama yang jenis mengkaji, dia kaji. Dia kata maknanya akan berlaku peperangan. Kenapa hamba tak dimansuhkan hukum? Sepatutnya bila dah tak ada hamba, mansuhlah hukum tu. Nabi tak mansuh hukum tu. Dan asnaf yang 8 termasuk wafir riqab, hamba. Kalaulah Nabi sifat fatanah, cerdik, dia tahu sepatutnya bukan 8 dah 7. Sebab hamba aku dah hapuskan lah. Dia akan hapus satu hari nanti hamba ni. Tapi kenapa ada wafir riqab, orang yang dibelenggu ataupun hamba tadi, untuk melepaskan hamba ni? Asnaf ni yang 8 je lah. Kita tahu fakir miskin tu je lah, amil, lepas tu orang berhutang tu je lah yang kita tahu. Dia ada 8. Kenapa dikekalkan lagi asnaf yang salah satu daripada 8 tu adalah hamba? Maknanya ulama kaji, ulama kata
akan datang akan ada balik perhambaan. Macam tu juga, kenapa solat syiddatul khauf ni tidak dimansuhkan? Sebab akan datang, akan berlaku peperangan, dan kita tahulah turun Imam Mahdi, Nabi Isa dan sebagainya, Dajjal turun. Maka tilik olehmu betapa kelebihan sembahyang asar, dan nyatakan hingga mengetahui segala musyrikin kelebihannya. Kalau orang kafir pun tahu solat asar ni lebih, engkau orang Islam takkan tak tahu. Tu dia kata. Dia istilahnya macam ni, al-ma'lum minad-din bid-darurah. Benda, perkara yang tak perlu belajar tinggi sampai universiti untuk faham. Benda yang semua orang faham. Jadi kita pun boleh faham asar adalah solat yang paling susah nak buat. Yang kedua subuh. Yang tu khilaf lah mana-mana satu lah, tak kisahlah. Kalau subuh duduk nombor satu, asar duduk nombor dua. Asar duduk nombor satu, subuh duduk nombor dua. Dan dia paling susah nak buat berjemaah. Cerita berjemaah ni susah. Paling susah adalah asar nak buat berjemaah. Sebab waktu tu memang susah. Kerja tak balik lagi kan, hampir nak keluar. Macam mana tu? Kerana tu, jika dia ada keluarga dia, yang mana dia balik kerja, kita katalah pukul 6 sampai rumah 6.30, katalah pukul 7 maghrib, katalah macam tu kan. Dia keluar balik kerja pukul 6. Bila balik kerja pukul 6, sembahyang asar memang tak boleh lah. Boleh sembahyang kat rumah. Okey, kemudian dia ada pilihan. Pertama, sebelum balik sampai rumah, dia sembahyang dulu seorang-seorang dekat mana-mana masjid. Satu pilihan ni. Nak cerita aulawiyat, keutamaan. Boleh juga dia sembahyang kat rumah. Balik nanti 6.30 sampai kat rumah. Habis. Tu pilihan yang dia boleh. Dan dua-dua ni dia sembahyang seorang je. Mana ada orang sembahyang jemaah pukul 6, mana ada nak kumpul orang macam mana. Okey. Isteri dia pula yang duduk kat rumah, yang buat kerja rumah, ada pilihan untuk sembahyang awal waktu, pukul 4.10 kan, 4.15 sekarang ni kan, asar. Dan boleh juga dia sembahyang pukul 6.45, boleh aja. Cuma kalau awal waktu fadilah besar, akhir waktu jangan keluar daripada waktunya, okey aja, tak berdosa pun, janji dalam waktu kan. Kata ulama, mana yang lebih afdal? Isteri ni, suami tu dia ada pilihan tu je, dia sembahyang kat masjid seorang-seorang atau dia balik rumah baru sembahyang. Di antara dia sembahyang dekat masjid seorang-seorang, sebelum dia sampai ke rumah, afdal sembahyang kat masjid daripada kat rumah. Itu dari segi dua tu lah. Isteri dia pula boleh sembahyang awal waktu, boleh sembahyang bila-bila. Bila isteri tu yang kat rumah tu afdal sembahyang? Apabila, adakah dia awal waktu ataupun dia akhir waktu? Kata ulama, dia yang afdal betul awal waktu, tapi oleh kerana laki dia dijangka balik pukul 6.30, afdal dia sembahyang akhir waktu. Dengan maksud laki dia balik sampai 6.30, ambil wuduk, mandi ke apa ke semua, 6.45 solat berjemaah dengan isteri lebih besar daripada isteri itu solat awal waktu. Kan sahabat tanya sahabat tanya dekat Nabi, apa yang paling baik? Nabi selalu jawab macam-macam. Apakah amalan yang paling baik? Dan antara yang Nabi jawab, solat awal waktu. Itu adalah yang paling besar fadilat secara umum. Tapi berbeza dengan solat awal waktu seorang dengan solat akhir waktu. Maksud akhir waktu bukan keluar waktu lah. Tu keluar waktu dah berdosa dah. Dalam waktu tapi akhir. Mungkin 15 minit sebelum habis ke. Okay? Akhir waktu tapi jemaah. Afdal akhir waktu yang jemaah. Bukan masalah akhir tu, masalah jemaah. Tapi kita tak buat. Tak buat pun. Gila. Solat jemaah 27 tau. 27 kali sembahyang asar dekat masjid, baru sama sekali sembahyang asar kat rumah dengan isteri jemaah. 27 kali. Berguling kita dekat padang mahsyar nanti bila tengok fadilat. Ya Allah, ruginya aku, menyesal. Siapa yang menyesal ni? Orang masuk neraka ke? Bukan. Orang yang masuk neraka tak payah cerita. Memang dia akan menyesal lah. Orang masuk syurga ni, bila timbang, berat belah amal baik, masuk syurga kan. Lepas tu dia tengok, oh ini sembahyang asar. Bila dia tengok sembahyang dia pernah berjemaah, ya Allah, dia akan berguling-guling, menyesal sangat kerana dia tak solat jemaah, walaupun dia masuk syurga. Kerana itulah hari kiamat ni banyak nama. Hari akhirat, hari kiamat, hari penyesalan. Kenapa pula nama hari penyesalan, hari kiamat ni?
Kerana orang masuk neraka pun menyesal, orang masuk syurga pun menyesal. Orang masuk neraka menyesal, dah tahulah sebab apa. Orang masuk syurga menyesal. Kalau aku tahu, aku tak tidur malam. Macam tu lah kot. Kalau aku tahu, kalau aku tahulah, masa tu tak guna dah. Masa tu tak guna dah kalau aku tahu tu. Jadi kita akan berguling-guling dekat padang mahsyar kerana simple aja. Kita cuma pergi balik rumah, kata kat rumah, mesej dia awal-awal, jangan semayang dulu, abang on the way. Sampai-sampai dia dah standby dekat tikar sejadah, kita masuk, kalau nak mandi-mandilah. Kalau nak wutuk-wutuk, semayang. Dapat 27 kali solat asar. Rugi siapa tak. Kita tahu dalam masalah dunia kita akan dapat offer syarikat. Kita kerja, dapat offer 3 syarikat offer kita. Wah, kita memang laku sungguh. Syarikat ni 2,500, 3,500, 5,500. Kita ambil 2,500. Kenapa ambil 2,500? Kenapa ambil 4,500? Kerja sama. Lainlah tu kerja tu berat, kerja sama. Sama-sama je semua. Berat dia, ringan dia sama je. Kita akan ambil 4,500 ke 2,500. 2,500. Macam mana? Kenapa saya cakap 2,500? Habis tu solat sorang-sorang tu tak pelik pun, tak rasa menyesal pun. Tak. Dalam bab dunia kita ambil yang besar. Bab akhirat tak payah macam tu ke kita. Sendirilah, muhasabahlah diri sendiri. Bab akhirat lebih kurang cukup lah, janji buat. Tapi bab dunia, bab akhirat nak datang sembahyang, pakai lebih kurang tak kisahlah. Tapi bab dunia, nak pergi kerja, berapa lama duduk depan cermin? Ada sikit ni, ambil cukur dulu. Tak sama. Sini balik. Sikit. Trim. Tak sama. Tu. Tapi nak sembahyang, tebal sebelah. Nampak? Kita lah tu. Kita lah tu. Kita semualah, termasuk orang bercakap. Kita lah tu. Tak cerita, saya cerita orang perempuan nanti lagi teruk nanti. Tak kira dia nak keluar tu, terbelik situ, terbelik sini, situlah sini, tukar benda tu, benda lah ni tajam, cocok ni, tak cukup besar, tukar pula besar, yang besar punya. Binatang apa nama, kerongsang apa nama tu, tukar yang tu. Sekejap, tak matching. Sebab baju warna hijau, tu warna merah, tak matching. Cari dulu, berjam nak keluar. Semayang sendiri, tengok dia punya kain telekung semayang tu ni, dia kan ada benda 3 segi tu, yang entah dah nenek dia mana punya sampai terkeluar macam tu. Dah lah tu, di tepi ni hitam tu semayang dia, nak keluar, tengok lepas ambil baju ni letak balik, tak sesuai, tak matching, banyak lah kalau nak sebut. Nak sebut, itulah kita. Sepatutnya akhirat lebih kan, bila nak semayang nak yang lebih, nak buat apa-apa nak yang lebih dari segi akhirat. Sebab itulah kampung halaman kita, itulah tempat kita, tanah tumpah darah kita di negara akhirat, di syurga tu tempat kita. Tok nenek kita asal syurga. Sekarang kita ni singgah sekejap je, kita nak balik kampung ni, kampung kita kat syurga. Jadi sepatutnya tempat persinggahan tu tak payahlah, biasa-biasa dah lah. Tempat kita nak pergi tu yang lebih. Tempat yang kita pergi tu lebih kan, iaitu kita nak balik ke kampung halaman kita, iaitu syurga. Tok kita dengan nenek kita, tok wan kita dengan nenek kita daripada sana. Habis. Jadi dan lagi firman Allah surah Ar-Rum ayat 31, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Kembali kamu hai segala mukminin, orang beriman, kepada Allah dan takut akan dia, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Tu maksud munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Surah Ar-Rum, cerita pasal sembahyang lah. Makna inabah, mana datang inabah ni? Tu munibina, asalnya inabah. Perkataan asal dia inabah, kembali kamu kepada Allah. Maksud inabah kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah apa? Aku ni dululah kot, sekarang nak kembali kepada Allah, nak kembali kepada Islam. Apa? Benar kita fikir, kau ni sampai bila nak macam ni? Kembalilah kepada agama kita, kembalilah kepada Islam. Apa maksud dia? Maksudnya
Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itu maksud kembali. Kembali. Itulah maksud inabah. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Maksud inabah adalah kembali kepada Allah. Yang maksud kembali-kembali itu buat apa yang disuruh, tinggal yang dilarang. Taqwahu. Taqwa tu maksud takut, dengan maksud buat yang disuruh, tinggal larangan juga. Buat yang disuruh, tinggal larangan kerana takut. Cuma beza takut kita dengan takut harimau. Kita takut dengan Allah, takut juga. Kita takut dengan harimau pun takut juga. Takut kita dengan harimau, kita lari. Takut kita dengan Allah makin dekat. Tu beza. Takut dengan Allah makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dengan lagi takut, lagi dekat. Bukan lagi takut, lagi-lagi aku takut dengan Allah tu, aku tak semayang tu. Jangan buat hal. Takut dengan Allah lagi dekat. Bukan lagi jauh. Itu takut dengan makhluk ya. Takut dengan harimau, takut dengan buaya ya, lagi-lagi jauh. Iqamatus salah, iaitu ni. Iqamatus salah juga ada. Wattaquhu wa aqimus salah. Asalnya iqamatus salah, iaitu mendatang dengan dia atas wajah ni atas cara yang disuruh Allah. Maksud iqamatus salah, dirikan solat. Maksud dirikan solat mesti buat cara yang disuruh. Tidak dinamakan solat, tidak dinamakan mendirikan solat jika solat bukan seperti yang disuruh. Itu maksud. Sebab tu kita boleh tengok solat tak ada buat solat. Kalau kita sebut sembahyang, solat ni kita sebut pergi sembahyang, buat sembahyang, lakukan sembahyang. Tak ada pun. Bukan macam tu. Mesti dirikan sembahyang. Iqamah. Dirikan sembahyang. Maknanya sembahyang ni tak boleh buat aja, dia kena diri. Jadi diri tu apa? Diri tu adalah buat yang macam mana disuruh. Yang macam disuruh dari segi syarat dan rukun. Bukan janji sembahyang, bukan. Buat seperti mana yang disuruh. Dia ada 3. Pertama, sempurnakan rukun, sempurnakan syarat, sempurnakan rukun, sempurnakan syarat qabul batin. Maksud syarat qabul apa? Jangan riak, ikhlas sebagainya itulah syarat qabul, syarat hati. Sama juga kita asyhadu an la ilaha illallah ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Maksud Syafi'i illallah baru naik kan. Tak kisah tu semua khilaf, tak ada masalah pun. Asyhadu an la ilaha illallah. Okey, itu syariat, sunat. Syariat zahir dia panggil, sunat. Sunatlah. Sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Jadi bila illallah, bukan yang sebut tu, yang tu itu rukun. Itu kalau tahiyat akhir tu rukun. Ni tangan seperti tu tangan. Illallah ni hai'ah, sunat hai'ah aja. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah tak ada masalah. Okey, sunat hai'ah. Jadi yang sunat hai'ah maknanya dia perbuatan, sunat perbuatan yang jenis hai'ah, yang jenis ringan. Jadi illallah tu ringan. Tapi kita juga sebut yang wajib kat mulut. Itu dari segi qauli dia jadi rukun jika tahiyat akhir. Fi'li yang jenis gerak ni dia jadi sunat hai'ah. Itu baru 2. Ada satu lagi, qabul. Macam mana? Illallah tu tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu kena rasa kat hati tu. Sebab tu mata kena tengok kat situ. Semua tempat ketika solat disunatkan tengok dekat bawah, dekat tempat sujud. Pada mazhab Syafi'i walaupun depan Kaabah sekalipun sunat tempat sujud juga. Tapi ada mazhab lain mengatakan depan Kaabah sunat tengok Kaabah. Tak apa, tu khilaf. Mazhab Syafi'i tetap juga tempat sujud, bukan tengok Kaabah. Okey. Hanya ada satu. Ketika kunut pun kena tengok sunat tengok tempat sujud. Tapi macam mana nak tengok? Seolah-olah kalau kita tengok tembus kena tempat sujud. Macam tu. Bukan buat macam ni, bukan macam ni juga. Cuma mata kita menghala ke tempat sujud, cuma tak nampak tempat sujud je. Semua keadaan kecuali satu je. Illallah kat sini tengok. Kenapa? Tu hati mencerita pula. Illallah, tiada Tuhan illallah. Kat situ kena belajar tauhid lah. Masuk. Bukannya sebab tu kadang-kadang ada orang la ilaha illallah. Dia bukan saja, atau kalau dia tiru memang sajalah. Tapi kalau orang mengaji bukan sebab tu, dia nak tu. La ilaha illallah. Dia masuk hati dia. Betul. La ilaha illallah tu. Kalau ada orang bab apa dia panggil? Belajar bab tahlil, bukan tahlil ni, tahlil la ilaha illallah adalah tahlil, bukan tahlil yang kita buat tu tahlil juga. Ini tahlil maksud la ilaha illallah tu kita nak bawa orang, kita nak la ilaha illallah berapa 70,000 kali, berapa juta-juta kali lah. Contohnya ada amalan-amalan tertentu yang Tok Guru bagi ke tarikat tertentu ke, tak kisahlah, dia ada dia punya gerakan. Kita la ilaha illallah memang tak ada hal, memang tak ada masalah pun kalau la ilaha illallah. Dia pelik pula, la ilaha illallah, tak boleh gerak, la ilaha illallah, dia pelik kan, dia jadi okey je. Cuma kalau orang mengaji dia tak la ilaha
illallah tu. Masuk hati. Tu illallah masuk. 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 Itu lama-lama hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Benda apa tu? Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati dia tak ada Allah, 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 Allah. Itu dia. Jadi amalan yang nak buat tu banyak. Antaranya tu lah la ilaha tiada Tuhan illallah. Illallah masuk. Lepas tu mulut la ilaha illallah, hati la ilaha illallah juga. Sama-sama dengan mulut. Lama-lama mulut tak ada, hati je. Deg 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 deg. Bukan lagu tau. Deg 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 la ilaha illallah tu deg deg. Lama habis dah. Allah, 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 Allah. Lama. Itu ma fi qalbi ghairullah. Nak sebut tak boleh. Ma fi qalbi. Tengok. Allah. Bukan nampak Allah. Maksudnya nampak ni cipta Allah memang cipta nampak. Oh, telinga maha besarnya Allah mencipta telinga ni penuh dengan sistem yang tak boleh nak fikir. Tengok. Pergi tengok rumput, ya Allah. Semua nampak Allah. Bukan nampak Allah. Nampak perbuatan af'al Allah. Nampak itu jadi. Tengok hujan. Jadi macam tu. Tapi macam mana pun turun balik makam syariat. Kalau tidak jahanam. Kena turun balik, naik kejap-kejap je. Jangan naik sangat. Naik tak turun-turun. Apa dia panggil? Yang ke-10 tu apa? Wali Songo yang ke-10 tu lah. Banyaklah cerita bab lain pula nanti tu. Cukup lah tu. Nanti lain kali kita cerita. Kenapa dia tak boleh turun kepada syariat? Duduk makam ma'rifah, makam hakikat, duduk makam yang tu tak boleh turun-turun dah. Tak boleh dah. Cari tengok Allah, Allah. Semua duduk cari Allah dalam baju semua dah. Bukan maksud tu dia panjang bahasan dia, kita faham kot. Memang orang tahu Allah tak bertempat, bukan maksud tu. Mesti ada sesuatu. Cuma sesuatu tu panjanglah perbahasan bab tu. Yang bukan nak cerita tu. Nak cerita hati juga kena jaga supaya ma fi qalbi ghairullah, bukan sekadar kita bernasyid berburdah saja, maksud tu sampai, iaitu dalam hati kita tak lain melainkan Allah, 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 Allah. Macam mana nak? Itu kena belajar tauhid lah. Itu antara syarat dipanggil syarat qabul, ada 3. Dan ada satu riwayat dalam satu hadis yang panjang, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, Nabi masuk masjid. Fa dakhala rajulun fasalliya fasallama ala nabi. Masuklah seorang lelaki kemudian semayang. Nabi tengah duduk halaqah macam ni, seorang masuk tengah ada perbincangan ke ada kuliah ke ada apa, dia masuk, dia semayang kat tepi sana. Lepas tu fasallama, lepas tu dia datang bagi salam, assalamualaikum lah, bagi salam kat Nabi. Faradda wa qala, kemudian Nabi macam apa dia cakap? Nabi cakap macam ni, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Engkau pergi semayang, kau tak semayang lagi. Aku baru lepas semayang. Nabi pun nampak. Faraja'a yusalliya kama salla thumma ja'a. Kemudian dia pun dah Nabi suruh. Takkan nak kata, saya dah semayang. Itu bukan Nabi kalau macam tu. Nabi follow terus. Nabi cakap follow terus. Pergi semayang sekali lagi. Kama salla, seperti mana yang dia semayang, yang dia baru semayang tadi. Dia semayang sekali lagi sebiji macam dia semayang awal. Summa ja'a, datang balik jumpa Nabi. Fasallama, bagi salam sekali lagi. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi kata lagi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kau pergi semayang, kau tak semayang. Ini poin kat sini nak beritahu, iqamatus salah, iaitu mendatangkan dengan dia atas wajah yang disuruh Allah. Yang mendirikan semayang adalah semayang macam mana Allah suruh, semayang macam mana melihat Nabi semayang, semayang macam mana tahu Nabi semayang. Jadi maknanya jika buat semayang tapi tak macam mana cara yang betul, namanya tak semayang. Sebab tu Nabi kata kali kedua ni, irji', pergi balik, fasalli, semayang, fa innaka lam tusalli, kau tak lam. Dia lam ni dia panggil la mu'abbad. Maksudnya dia satu lan, dia tu lam. Lam ni maksud engkau tak pernah semayang, engkau tak semayang. Tu. Dia la tidak, la tu tidak. Kalau lam tu lebih macam la, kau dah kahwin. La, tak. Kau dah kahwin ke? Lam, aku tak nak kahwin. Lan, aku tak nak kahwin selama-lamanya. Tu sikit je la. Biasa kita la. Dia tu sikit je tambah. Jadi lam tu maksud kau tak pernah semayang, dengan maksud 2 kali dah kau tak semayang tadi. Kau tak semayang pun. Bukan la. Lam. Salasan, 3 kali, ulang alik 3 kali semayang. Faqala wallazi ba'athaka bil hakima uhsina ghairah.
Aku tak reti dah yang aku dah buat ni je. Aku tak reti dah. Ni je yang aku reti buat. Yang kau dah 3 kali, kalau kau suruh 1000 kali, aku macam ni juga aku buat. Fa'allimni, kau ajarlah aku. Faqala idza kuntum ila salah, Nabi pun kata, idza kuntum ila salah fakabbir. Bila kau nak pergi sembahyang, nak sembahyang, takbir. Takbiratul ihram lah maksud. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian kau baca yang mudah daripada Quran. Ini berlakulah khilaf ulama. Nabi kata takbir, lepas takbir baca yang mudah-mudah daripada ayat Quran. Maka Imam Hanafi mengatakan ketika jadi makmum tak payah baca Fatihah. Baca je apa-apa pun. Dan mengikut juga mazhab lain juga, ketika solat Fatihah tu tak wajib. Wajib apa-apa yang wajibnya apa-apa ayat Quran yang mana pun boleh, bukan Fatihah. Mana-mana. Sebab Nabi kata thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kau baca yang mudah-mudah dalam Quran, yang mana kau ingat kau baca selepas takbiratul ihram. Mazhab Syafi'i kata tak. Mazhab Hanafi kata ya, walaupun macam tu paling afdal adalah baca Fatihah juga. Tapi kalau baca qul huwallahu ahad pun sah. Mazhab Syafi'i kata tidak. Kenapa jadi macam tu? Kerana dia tu mungkin tak hafal Fatihah lagi. Bila tak hafal Fatihah, memang kita dibenarkan untuk baca ayat yang sepanjang Fatihah bagi orang baru masuk Islam tu. Jadi adalah dia punya takdir, kisah di sebalik. Tu berlaku khilaf lah kat sini. Nabi sambung lagi. Tsummarka' hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian kau rukuk sehingga tatma'inna raki'ah. Bahasa kita masuk segala sendi-sendi lah. Masuk segala sendi-sendi ke tempatnya. Kalau macam ni kan dia bergerak-gerak. Bila masuk dah masuk dah sendi ke tempatnya. Maksudnya bahasa lain yang kita faham sekarang tamakninah lah yang kita panggil. Okey. Summarfa' hatta ta'dila qa'imah. Kemudian i'tidal. Sama juga sehingga masuk segala sendi-sendi. Ini yang Nabi ajar semayang ni. Kalau tak semayang macam ni tak sah, dikira tak semayang. Maksudnya apa? Sami Allah liman hamidah, biar masuk semua sendi ni, semua masuk ni, semua masuk kan, masa tu bergerak masuk balik. Kerana tu kalau jika jenis Sami Allah liman hamidah ni screw loose Sami Allah liman hamidah tu, hati-hati tu, batal lah. Sebab dia mesti tamakninah. Bismillah liman hamidah. Dia kalau ni maknanya mana dia tak masuk sendi kan tu. Masih lagi tak masuk. Dah pula tu ke depan 1 2 3 batal. 3 kali gerakan besar. Gerakan besar ni macam ni. Ni gerakan besar. Ini tak kira. Ni tak kira. Langkah ni 1 gerakan besar. Ni tak kira. Tak kira ini. Kalau 2 ni 2. Ni tak kira. Tabi' dia panggil, ikut. Dia tak kira. Tu nak kira gerakan besar. Gerakan kecil macam ni tak kisah lah. Sampai esok pun makruh lah hukumnya. Sebab dia gerakan kecil ni yang besar dalam sembahyang. Ni 1, ni 2, ni 1. Ni tak kira. Kosong, tak ada apa-apa. 1 je lah maksudnya. Jadi ni 2. Ni tak kira. Jadi itu jika di depan. Jika di belakang dia lain. Kalau macam ni, okey, kita ada garisan ni, kita ada bukan garisan, border ni, border badan kita. Bila kita ke depan, namanya 1. Kalau dua tangan dua satu sebelah lah. Ini namanya 1. Ini tak. Ini 1. Walaupun atas. 1. Turun tu tak kira. Dia pergi ke tempat asal, tak kira. Okey? Tapi jika dia buat macam ni ke belakang, lebih daripada body dia. Ke belakang ni 1, 2, 3. Walaupun kecil. Ini besar. 1. Faham? Jika dia pergi ke belakang, dia kira 1 walaupun pendek. Jadi maksudnya kalau dia macam ni, dia macam ni, okey. Ni 1. Ni 1. 1 ni kenapa? Dah ke belakang. Jadi, kalau macam ni, Sami Allah liman hamidah, kan? Hamidah 1, 2, 3 walaupun sikit. Ataupun sikit dah. Sami Allah liman hamidah. Tu. 3 dah. Sebab dia pergi belakang kira 1, pergi depan kira 2, pergi belakang kira 3. Baik macam ni. 1 je. Taklah baik. Maksudnya taklah batas 1. Nah, walaupun nampak besar. Itu jangan salah faham kat situ. Okey. Summarfa hatta summasjud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajida. Sama juga sujud sehingga masuk segala sendi-sendi. Okey.
Sum marfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian duduk sehingga masuk segala sendi-sendi ketika duduk antara sujud. Wa fa'al zalika fi salatika kulliha. Sambung je lah, maksud kata dah sampai duduk, settle lah. Jadi kita dapat faham dekat sini, Nabi suruh semayang macam tu. Kita tak semayang macam tu, tomak ninah, tak ada apa semua. Kita dinamakan tidak mendirikan semayang. Kita semayang tapi tidak mendirikan semayang. Bila tidak mendirikan semayang dekat padang mahsyar, buka je buku amalan, haba'an mansura, kosong, tak semayang. Sebab salah. Sebab salah. Kau apa dah ni? Pasengah baru. Semua sikit. Dan lagi firmannya surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Bahawasanya telah mendapat kemenangan, yakni keuntungan segala orang mukminun, orang mukmin, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggotanya tatkala semayang. Ini kita akan bincang akan datang ni, bab khusyuk khudu'. Khusyuk lain, khudu' lain. Taufik lain, hidayah lain. Dia ada beza. Walaupun kita taufik hidayah, kita akan cakap yang tu, sedangkan dia berbeza. Ni khusyuk lain, khudu' lain, iaitu orang yang ada mereka itu khusyuk, yakni tetap anggota tatkala semayang. Jadi khusyuk adalah tetap anggota zahir dan anggota batin lah. Anggota batin apa? Hati itu tetap, bukan pergi masuk supermarket. Hati fikiran duduk tetap, aku semayang. Bukan disebut aku semayang. Susahlah benda dalam otak ni, memang susah nak sebut. Dalam hati pun susah benda nak sebut. Maksudnya kesedaran dia sedang semayang tu sentiasa ada, tu khusyuk. Khusyuk ni dia macam-macam cara. Antara caranya adalah dia memahami ayat-ayat tu, bacaan dia tu. Jadi bila dia memahami ayat tu, dia sedar tak dia tengah semayang? Dia sedarlah, sebab tu dia duduk memahami. Jadi sebenarnya bukannya memahami ayat yang dibaca menjadikan khusyuk, bukan. Yang menjadikan khusyuk adalah kesedaran sedang semayang. Jadi antara untuk mengekalkan kesedaran sedang semayang adalah dengan mengulang-ulang balik, aku tengah semayang. Tapi benda tu siapa duk ajar? Nabi tak ajar macam tu. Tapi untuk ingat macam tu lah, tapi pelik lah. Aku tengah semayang, Alhamdulillah kat mulut, kat dalam hati, aku tengah semayang apa macam tu. Jadi macam mana nak ada kesedaran? Kesedaran apa? Tengah semayang, kesedaran. Macam kita duduk kan, kadang-kadang kita duduk dah sejam, tak lagi, dah 40 minit kita duduk. Dah 40 minit kita hanya perasan bila kita duduk masa mula-mula duduk. Lepas tu bila lengah sikit baru perasan balik duduk. Lepas tu hilang. Lepas tu perasan balik. Tu kesedaran duduk tu tak lama pun kesedaran tu. Cuma mungkin kita kata seminit yang pertama, lepas tengah-tengah tu ada seminit, ujung sikit seminit, bila nak bangun seminit. Masa tu baru sedar duduk. Sebelum tak sedar dia tak ada kesedaran pun, tak tahu, macam tu je. Nak cakap tak boleh macam tu je kan. Maknanya dia tidak ada kesedaran duduk. Jadi duduk dia tu tapi dia duduk. Macam tu juga semayang. Allahu Akbar, hilang dah, tak tahu ke mana. Kesedaran dia ketika takbir je. Lepas tu dah tak tahu ke mana dah. Maknanya tak khusyuk. Itulah tak khusyuk. Jika dia, aku tengah semayang. Ni bukan sebutan ni, kesedaran. Kesedaran dia saya buat dalam bentuk perkataan. Tengah semayang. Bukan zikir tengah semayang tau. Tengah semayang dalam hati dia. Sedar tengah semayang. Itulah khusyuk. Kita tak ada Allahu Akbar, hilang terus, tak tahu ke mana-mana dah. Balik rumah dah, pergi semua dah ingat dah. Balik ni pukul 10 ada cerita sekian, nak tengok, nak tidur, baju esok nak pakai baju belang, yang tak belang, tie nak pakai apa, kita tu. Maknanya tak sedar semayang dah, tak khusyuk lah tu. Macam mana nak ada kesedaran? Tu yang susah. Nak kesedaran tu yang susah tengah semayang. Jadi antara caranya kita baca, kita terjemahkan, kita faham makna dia. Bila kita faham makna, secara automatik kita tahulah kita tengah semayang. Sebenarnya tak semestinya macam tu. Apa cara sekalipun lah. Cuma susah lah cara apa. Nak sedar tengah semayang sentiasa. Sebab tu Allahu Akbar letak kat sini. Macam-macam riwayat, macam-macam riwayat yang ada di bawah pusat. Mazhab Ambali bawah pusat. Okey. Ada atas pusat. Atas betul-betul atas pusat. Itu mazhab Syafi'i lah. Okey. Ada satu atas sikit lagi. Sikit je. Tak ada pasal pelik macam ni. Sini je. Ada satu lagi kalau Imam Ghazali, tepi. Pernah perasan tak? Tepi tu. Dulu selalu yang orang ambil uduk, dia sapu leher. Lepas tu semayang Allahu Akbar. Tu dulu, sekarang dah tak jumpa dah.
Semua tu Imam Ghazali punya tu. Imam Ghazali dia Hujatul Islam. Dia kalau nak buat mazhab kelima dia dah boleh. Tapi dia tetap juga bermazhab Syafi'i. Tu Imam Ghazali. Jadi orang yang mengaji Ihya ke apa ke, dia akan amal benda tu. Allahu Akbar. Tu dia ke bawah dulu. Kan. Kemudian dia ambil wuduk ni. Sapu ni. Adalah beberapa yang agak lain sikit. Dan diorang akan ke sini. Ni nak cerita yang tepi ni. Ni. Tepi. Bukan kat sini. Tapi mazhab Syafi'i mutamad tengah. Benda tu kecil dan benda tu khilaf, tak payahlah nak lebih-lebih kan. Cuma kenapa tepi tu? Kenapa di tepi ni? Kat sini kita ada hati kita. Ataupun jantung kita boleh panggil jantung. Belah kiri ni, jantung. Deg 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 tu. Jantung. Jantung hati, qalbu, sanubari. Tu semua istilah-istilah tasawuf. Okey, letak. Okey. Jadi ketika tu macam mana kita tak nak bagi hati kita pergi masuk Tesco? Sini ada Tesco tak? Dekat? Tak ada. Oh, apa sini? TMJ. Saya tak pernah masuk pun. Banyak je nampak signboard dia. Tak kisahlah masuk supermarket besar kat sini. Macam mana hati kita nak bagi? Pegang dia. Antaranya tadi apa ni bacaan tu kita faham makna. Antaranya kita pegang. Aku tengah sembahyang, kau jangan lari. Sembahyang kau jangan lari. Macam tu lah. Kau dah diam. Biar kesedaran tu sentiasa ada. Macam mana nak pegang? Sembahyang mana boleh pegang? Okey. Hati kita akan berlari-lari. Caranya letak dekat hati ataupun jantung ataupun qalbu ni, tekan kuat-kuat. Itu yang sembahyang macam ni, tekan kuat-kuat. Dia akan lebih khusyuk, lebih sedar daripada tentu je. Lebih tak percaya buat. Okey, cuma mazhab Syafi'i dia kata bukan kat tepi, kat sini pun boleh. Jadi letak kat sini. Pendapat mutamat ni tekan juga. Yang penting tekan tu. Bila tekan kat sini dia kata yang ini tetap kena juga bahagian sini, sama juga. Cuma yang ini pegang sungguh. Pegang sungguh tu, tekan kuat. Bila kuat, body ni bukan body lah, kekuatan tuju di sini semua, dia panggil apa? Tenaga lah kot. Tenaga tu semua tuju di sini. Dia akan keras kat sini sikit. Yalah, nak kena kuat. Dia akan terasa terpenyek sikit kat sini. Kita akan terasa sesuatu kat sini. Bila macam tu, kita sentiasa aku tengah sembahyang, memang ada terus. Kalau dekat sini pun sama. Bukannya letak, bukan. Dia kena tekan. Tekan. Tapi jangan nampak macam pelik sangat. Maksudnya ni kan sunat macam ni. Ni, kan? Taklah pelik sangat. Kalau tu lah, janganlah. Faham-faham lah, janganlah melampau kan, faham-faham lah. Maksudnya biar terasa kekuatan tu pergi, kemudian terasa kat sini ni sikit, ada ni, okay, kat sini terasa macam tu sikit. Jadi boleh ke nak pergi melayang? Tak boleh dah lah. Dia akan kadang-kadang pergi juga, tapi lebih khusyuk. Kadang-kadang dia jadi slow balik. Bila hilang je kesedaran tengah sembahyang, dia akan jadi automatik jadi tak kuat balik. Dia slow. Lupa pula. Tak apalah. Mana-mana lah. Tu balik. Sebab tu kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada dia panggil takbir intiqalat. Apa dia? Tengah tu kau dah pergi melayang, kau dah pergi ke London. Allah Maha Besar. Kita dalam sorry. Allahu Akbar. Lepas tu melayang ni Allahu Akbar. Tarik balik. Yang dah pergi melayang. Itu yang ada Allahu Akbar tu. Oi. Bukan supermarket akbar lah. Bukan supermarket besar. Allah Maha Besar. Okey. Allahu Akbar. Lepas tu sekejap je. Sami-Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Masa sujud dah berangan balik. Lepas tu imam cakap Allahu Akbar. Weh, Allah Maha Besar lah. Kau dah berangan apa? Pergi TC pula. Pergi telur cempedak pula. Allah. Ya. Itulah bahasa saya buat cerita je. Maksudnya macam tu lah. Kita lari je. Kita hilang je. Tarik balik dengan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Okey. Betul lari balik. Itulah kita. Saya selalu sebut kita ni manusia nasia, maksud apa? Lupa. Nasia maksud lupa. Kita lah manusia tempat yang lupa, pelupa. Kita lupa pada kita pada kita umur 5 tahun kita dah lupa kita buat apa. Pada umur 18 tahun kita dah lupa dah kita pakai seluar apa. Ingat tak? 7 Februari masa umur 12 tahun pakai apa? Lupa kan? Kita lah tu. Masa akad nikah, kita pakai selipar warna apa? Yang dah kahwin lah.
Dah lupa lah, macam itulah maksudnya. Apa ni, tak payah lama-lama, kita ambil minggu lepas. Minggu lepas datang masjid ni berapa kali? Dah lupa dah, kecuali orang tak datang langsung, baru datang first. Itu senang. Kalau dia datang 2-3 kali, dia kata, jap, 2 ke 3? 2. Baru minggu lepas dah lupa. Kita tak payahlah minggu lepas. Semalam makan nasi, tambah ke tak? Dah lupa dah. Tak payah cerita tadi. Masuk tadi, kaki kiri kaki kanan, lupa dah. Letak selipar kat mana? Lupa dah. Tu kita. Tak payah cerita umur 5 tahun. Tak payah cerita dalam perut ibu. Tak payah cerita masa kita berjanji dengan Allah, kita kata aku nak mengesakan ya Allah, engkau janji ikatan kita dengan Allah. Lupa habis dah bila kita lahir. Kita lah tu. Sebab tu kita ni manusia. Nasia adalah lupa Arab. Macam juga ketika sujud. Ketika sujud, semua tenaga, energi tu pergi dekat dahi, bukan dekat tangan, bukan dekat lutut. Kena semua pergi ke dahi. Tadi kan tu cara qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Nak khashi'un tu dengan antara cara tahu makna, antara cara tekan tempat yang duk berlari-lari ni, hati yang sentiasa berbolak-balik ni, tekan. Antaranya ketika sujud, semua energi berat fokus di dahi, bukan di tangan, bukan di kepala lutut, bukan di kaki. Macam mana nak energi? Faham energi? Macam berat tu. Jadi kalau macam ni, kan kat sini paling berat, dia panggil titik fokus tu. Jika dia macam ni, dia luas. Titik berat dia luas sebab dia macam ni. Jika macam ni, dia sempit tempat dia. Kalau macam ni, lagilah berat pergi kat ujung ni. Faham? Jadi dalam kita semua, dia akan menanggung berat ketika kita sujud. Kaki akan menanggung berat, lutut akan menanggung berat, tangan akan menanggung berat. Jika kita kuatkan di tangan, kepala, dahi automatik akan kurang berat. Jika kita banyakkan berat tu di kaki, di lutut, memang orang biasa kat lutut pun, automatik juga tangan kurang, kepala pun kurang. Jadi macam mana? Ada satu tempat setan yang suka masuk kat dalam otak kita. Setan boleh masuk ikut darah. Tu ada satu tempat, jika darah tu masuk ke situ, itu untuk memudahkan kita untuk lebih khusyuk lagi, sebab cukup oksigen. Saya campurlah bahasa-bahasa doktor sekali. Cukup oksigen tempat tu menyebabkan jadi cantik lah cara kita, kesedaran tu jadi cantik. Jadi ada tempat-tempat yang mesti kena ada oksigen. Setan pula duduk nak kacau kita. Jadi bila kita sujud dan berat kita semua pergi kat dahi, ada tempat yang ketika sujud je darah tu pergi dalam otak ni. Jadi macam mana cara nak bagi darah tu pergi? Dengan cara beratkan semua dekat dahi. Macam mana berat tu nak sampai ke dahi? Buat macam gimnastik tu. Mana boleh? Macam mana? Jauhkan peha daripada dada sejauh mungkin lah. Jangan sampai terlanggar orang pula. Maksimum yang boleh. Kalau luas, soft lagi luas. Maksimum 3 juta. Yang ni 2,5. Tak apalah, yang sebanyak boleh lah. Kalau semain seorang lagi jauh. Jauhkan peha dengan dada. Kan bila sujud kan boleh rapat sungguh. Perut ni hampir kena dah dengan peha kan. Kalau kita ke depan lagi, kan dia makin jauh. Depan lagi. Lama-lama peha ni jadi straight. Kan? Peha je, sebelum tu peha dia sengit, peha jadi straight. Straight kalau mana berat dia pergi? Pergi ke kepala. Pergi ke kepala. Betul orang sebenarnya banyak dia jadi ni sebab sujud betul lah tu. Tapi kadang-kadang jangan geser pula. Jangan geser pula. Okey, itu beberapa perkara lah. Tips. Qad aflahal. Bukan apa dah? Dah kena soal. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bahawasanya telah mendapat kemenangan orang yang mukmin, iaitu orang yang khusyuk, yakni tetap anggota tak kala sembahyang. Hingga akhir firman-Nya surah Al-Mu'minun ayat 9, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Dan segala yang ada atas sembahyang mereka itu memeliharakan dia. Dia memeliharakan sembahyang dia. Syarat dia pelihara. Najis hukmi dia tahu, najis aini dia tahu, najis hukmi dia. Kalau kata anak dia muntah ataupun anak dia muntah dekat lantai, anak dia buang, kalau buang yang kecil, tak salah, buang yang kecil, kencing ke, anak baby lagi itulah yang umur 3-4 tahun ni duk berlari-lari kencing, duk lagi muntah dekat lantai, dia pun mop. Jadi kat situ dia panggil najis hukmi kerana tak lalu air mutlak lagi. Kita bukan bab najis, saya nak cerita sekali lalu. Dia pun tidak menjaga syarat-syarat. Dia keluar daripada bilik air, dia pijak tempat tu, yang mana tempat tu namanya najis hukmi. Tempat, maka berpindahlah daripada najis tu ke kaki dia. Dia pun pijak pergi masjid. Pergi masjid tak basuh kaki. Tu.
antaranya, antara itu kan semua saya nak sikit-sikit. Dia tak jaga. Dia tak jaga dari segi najis dan sebagainya. Jadi dia tidak memelihara solat. Walladzina hum 'ala salawati yuhafizun, yang memelihara. Dia tidak memelihara, dia buat lebih kurang. Tu tak kira dia semayang sujud lebih kurang, macam nak tak nak. Semayang tu macam ya kena semayang isyak pula. Rasa baru je semayang maghrib. Baru je. Kalau biasa kat rumah lah kan. Baru je kata Allah, penat je nak kena bangun pula. Tu kita tu. Kita lah cerita tu. Bukan cerita orang lain, tak guna cerita orang lain. Orang lain ni kita ni cerita ni. Nak bangun isyak pula, lepas tu isyak tidur, Allah subuh pula. Biasa zuhur dengan asar. Lepas main zuhur buat kerja apa semua, Allah baru je semain zuhur. Tambah-tambah semain zuhur lambat sikit pukul 3. Lepas tu Allah asar pula. Aduh, nampak beban tak solat untuk kita. Itulah kenapa jadi yang tu, kita tidak menjaga syarat dan rukunnya, dan batin juga kena jaga. Lagi firmannya surah Al-Ma'arij ayat 22-23, illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ini satu lagi yang terakhirlah ni, melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu sembahyang yang berkekalan memeliharakan dia. Ini orang yang jarang sesat. Dia akan ambil ayat ni, dia panggil solat daim. Tu daimun ada. Daim ni sentiasa. Jadi dia kata illal musallin allazi, dia kata macam ni, maksudnya solat tu ada orang tak berjaya, orang tu semua berdosa. Illal musallin, kecuali orang yang sembahyang. Ya, siapakah orang yang sembahyang? Jawabnya alladzina hum 'ala salatihim daimun, mereka yang sentiasa sembahyang. Bukan yang tunggang-tunggik ni, bukan. Ini sembahyang, bukan sembahyang sebenar. Ini sembahyang martabat lain. Dah mula dah masalah tu. Yang sebenar sembahyang daimun, sembahyang setiap saat. Daim, sembahyang tu setiap, sentiasa. Dia tahu dia sembahyang. Sembahyang ini syariat ni apa kulit aja. Dah mulalah. Daripada asal ni. Solatihim daimun. Sebab tu ada, kalau ajaran sesat dia panggil apa ni, solat daim, dia panggil daim. Ada. Saya pernah tengok dia punya kitab dia. Buku dia tulis tangan je. Buku dia. Sembahyang daim. Ada sembahyang yang niat aja. Sebab dia sentiasa, sembahyang ni mesti sentiasa. Daimun ni sentiasa. Sembahyang yang berwaktu tu bukan. Itu untuk orang mencapai martabat sentiasa. Boy. Kita dengar rasa macam reka sungguhlah dia orang. Pengikut ramai, ada doktor, ada pensyarah. Bukan orang kampung. Kalau orang kampung boleh kata-kata. Orang kampung pula yang bijak lagi. Aku sami'na wa ata'na. Aku ikut macam mana yang dah ada ni, aku ikut je. Aku tak sempat nak fikir lah sampai kau daim ni. Tapi orang cerdik ni lah. Mana dalil dia? Tu orang cari dalil ni. Orang cerdik ni. Sebab tu lah doktor, pensyarah ramai pengikut dia. Tengoklah Yapin berapa ramai pengikut dia. Semua pensyarah. Orang yang cerdik. Orang yang tak cerdik senang. Dengar, follow. Aku tak tahu. Dengar, follow. Senang aja. Orang-orang yang terlebih cerdik ni. Nak berhenti kat mana ni? Maka diistisna. Okey, sikit lagi. Maka diistisna. Istisna ni kecuali. Dikecualikan, yakni keluar akan mereka itu, dikecualikan akan mereka itu orang-orang yang sembahyang tadi daripada berbagai jenis manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut dan keluh kesah tatkala mengenakan mereka itu kejahatan. Jadi bila dia sembahyang tak kena pada cara, tak jaga, tak mendirikan solat, apabila dia kena sesuatu masalah, dia akan keluh kesah. Dia akan keluh kesah. Sebab apa? Sebab dia tak faham sembahyang tu ni, intipati sembahyang tu sendiri. Dan kalau kita tengok surah Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Keluh kesah. Jadi memang dia akan keluh kesah jika sembahyang dia tak sempurna. Jadi masalah dia akan keluh kesah. Dia tak serahkan balik pada Allah. Dan apabila mereka mengenakan kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Jika dia dapat baik, kebaikan dia tak boleh pun terus lagi. Tak boleh pun kebaikan tu untuk dia buat benda baik. Jika dia dapat benda yang tak elok, benda yang susah, dia serabut perut. Itulah maksudnya. Jika dia dapat senang, kesenangan dia tak dapat pun untuk agama. Tak ada pun kesenangan dia tu.
untuk agama dia. Tak ada. Dengan dapat kesenangan, tak ada pun nak beli jubah ke apa ke baju Melayu yang cantik-cantik untuk semayang, sejadah yang tu tempat yang sesuai untuk dia semayang. Main semayang dekat kejap bilik, kejap dekat dapur, suka hati je, ambil je sejadah tu. Tak duit banyak ni baru dapat kesenangan. Dengan dapat duit tu tak terfikir pun dia nak buat satu ruangan untuk solat semata-mata. Tak ada pun. Maksudnya apa? Kesenangan dia tak dapat datang kebaikan agama. Itu maksud tu. Wa iza massahul khairu manu'a. Apabila dia mendapat kebaikan, maka dia kikir dalam kebaikan itu. Maka seperti bahasa Allah berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenarnya tiada mereka itu daripada yang keluh kesah dan yang terkejut apabila menyentuh mereka itu kejahatan, dan tiada memegang kebajikan. Bakhil baginya apabila datang kebajikan baginya, maka ia menafkahkan atas keredaan Allah. Ini kita sambung bulan depan. Maka seperti bahawasanya Allah berfirman bahawasanya orang yang sembahyang atas sebenar tiada mereka daripada keluh kesah. Ini apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia solat tapi tak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tetap juga keji, tetap juga mungkar. Salah satu mesti problem. Dia boleh kata dia sembahyang dia dapat mencegah daripada mungkar. Tak, Allah mengatakan sembahyang dapat mencegah daripada mungkar. Dia pun sembahyang tak dapat cegah daripada mungkar. Mana yang wrong? Something wrong, tapi mana yang wrong, mana yang salah? Adakah Allah yang salah? Sebab Allah kata solat mesti cegah daripada perkataan keji dan mungkar. Dia solat tak pun cegah. Mana solat dia lah problem. Takkan ayat Quran problem. Solat dia lah problem. Kau tak apa-apa nak solat lagi. Tak sempurna. Dan kita akan bincang berkaitan dengan orang yang mendirikan sembahyang ni. Sallu kama ra'aitumuni usalli, dan beberapa cara untuk mengambil sumber cara sembahyang. Nak ambil macam mana nak sembahyang? Nak ambil daripada kata melihat ra'aitumuni, tengok Nabi tadi, nak ambil untuk kita sembahyang yang kita sembahyang ni. Kalau kita tanya, sembahyang lepas ni kena insya' kan? Mana dalil? Memang tak boleh jawab. Solat fardu 5 waktu ke? Mana dalil? Mana ayat Quran? Solat pula kena rukuk, kena sujud, mana dalil? Memang tak boleh jawab. Sumber tu, adakah perlu kita cari sampai macam tu? Kita akan bincang bulan depan yang tu. Bulan depan. Sebab ada zaman sekarang ni kan, orang yang tu lah, dalam Quran cuma ada 3 waktu je wajib semayang, bukan 5. Dan cara semayang tak ada dalam Quran. Rukuk, sujud mana ada? Sujud ada tapi tak disebut sujud tu macam mana. Betul ke sujud tu macam tu? Tentang sujud tu melentang macam ni tu maksud sujud? Tangan dua duduk belakang. Macam mana kita tahu sujud tu? Nabi suruh tengok, masih boleh kita tengok. Mana kita cari? Dia ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tu. Cukup kot. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.